Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita mulakan dengan topik pada malam ini, iaitu macam mana nak tahu yang kita tu ada dehydration. Tapi ini topik yang agak mustahak sebab you dah minum 2 liter, 2.5 liters, betul ke 2.5, betul ke 2 liters ataupun 3 liters atau mungkin 1.5. Sebab ada beberapa school of thought, mazhab tentang air pun banyak. Guru-guru tentang mengajar tentang air ni kan, ada yang kata jangan banyak sangat, ada yang kata jangan sikit, tapi kebanyakan yang kata jangan sikit lah. Yang menjadi persoalan selalunya nak banyak ke atau banyak lagi. Seperti yang saya sarankan dulu, mungkin ada formula yang mungkin anda ingat, mungkin tak, tapi secara tidak langsung body weight you kali 30 dah orang kata apa, sesuai sangat. Tapi kalau you exercise, mungkin body weight you kali dengan 40, ataupun kalau betul-betul di tengah panas, you tengah membajak tanah, berkebun, ataupun ni lah buat construction, jadi kontraktor, tempat pula panas, matahari pula lagi kan, jadi tak ada angin pula hari tu, mungkin kena 3 liter ataupun 3.5 liters, you never know, especially when you sweat a lot kan, you berpeluh banyak. Baik, saya akan bagi you 10 cara atau 11 cara macam mana you nak tahu sama ada body you tu cukup atau tak cukup air. Okey, jadi yang you tulis tadi 2.5 liter ataupun 2 liter tu dah betul secara teori. Nombor 1, apabila mulut anda kering, pecah-pecah dah mulut, selalu kena ulcer tak? Selalu macam orang panggil crack lips ni kan, dan you kadang-kadang dia melekat-lekat, you punya air liur pun kurang, dan mulut tu senang melekat-lekat, jadi orang panggil sticky mouth ya. Dan apabila you pun terus ada orang panggil dahaga, memang you dalam keadaan yang dehydrated. Kadang-kadang dahaga ni datang lambat dah, you dah ada kering mulut dulu dan you dah ada sticky dan melekat-lekat mulut, barulah nak datang dahaga. Sebab itulah kalau boleh saya punya nasihat, ada tu saya kata tadi, ada guru mengatakan kalau you tak dahaga jangan minum. Saya rasa itu satu kesalahan besar. Jangan tunggu sampai you dah betul-betul dahaga baru nak minum, sebab selalunya signal tu datang selepas kekeringan tu berlaku dalam badan you. Sebab tu you jadi thirsty. Sebab apabila dah rasa thirsty, berarti dah ada sesuatu yang tak berapa komplit, dia memerlukan bantuan. Jadi tak payahlah tunggu orang minta bantuan kan, sel you minta bantuan baru nak minum. Minum dahulu, agak-agak dah lama tak minum, nanti saya cerita macam mana nak tengok bila masa you nak kena minum secara yang terbaik. Tapi mula-mula cek mulut dulu. Okey. Nombor 2, kita dah tahu body kita tu terdiri daripada air hampir 70%. Faham tak? 3/4 our body is made of water. Tetapi bukan water yang selalu bila orang dengar macam tu, dia fikirkan kalau kita buka kulit ni, kalau kita tengok air dalam badan kita, wah 70% macam air kosong keluar macam tu. Tak. Kalau macam tu kita tak sihat. Dia yang dimasukkan 70% dalam body kita tu, tolak tulang, tolak otot, tolak rambut, tolak gigi, semua ni kan, dia sebenarnya masih lagi ada 70% yang terdiri daripada air bercampur dengan partikel. Partikel tu maksudnya ada mineral, ada contoh sodium, potasium, yang paling mustahak kan sodium, potasium nak masuk keluar air dalam sel kita tu. Lepas tu ada magnesium, ada 70-80 lagi. Jadi partikel-partikel ini bercampur dengan air, itu yang dinamakan fluid, body fluid yang dikatakan 70%. Dan apabila berkurangannya 70% ni, katakan cuma tinggal 60% atau 50% saja, sebab tu you jangan harapkan body kita ni penuh dengan 70% air kosong kan, tak acil lah macam tu kan, maksudnya you dah salah faham tu. Jadi kalau kita dah faham macam tu sekarang, kita kena jaga yang paling penting ialah buah pinggang. Sebab itulah air ni memainkan peranan yang paling penting, ada kaitannya dengan nanti darah tinggi ke, darah rendah ke, jantung dan sebagainya. Sebab apa? Buah pinggang setiap hari menapis, kalau saya kata hampir 100, bergantung pada saiz badan you, antara 150 hingga 170. Kalau orang besar-besar tu sampai 180 liter air, ataupun dari sudut cerca air maksudnya darah lah kan. Jadi proses tu setiap 24 jam lebih kurang 160 average, 170 pun ada liter sehari. Tetapi kalau dia cuba tapis buang, nak tinggal apa badan kita? Itulah
Buah pinggang juga bukan saja menapis untuk detox bahan-bahan yang kumuhan yang tak diperlukan, tetapi dia juga mengambil balik, dia meresorb ataupun dia hisap balik hampir 100, kalau 160 tadi dia ambil balik 159, cuma 1 liter je yang dia buang melalui air kencing tu, faham tak? Cuma kalau you minum banyak sampai 2 liter pun kencing pun ada juga, tapi average orang biasa-biasanya 1 hingga 1.5 liter kencing, faham tak? Jadi jangan anggapkan buah pinggang tu main-main tau. Dia kerja keras betul-betul untuk kita. Selain ada hormon punya adrenal gland dan sebagainya tu, dia juga menjaga penapisan air sehinggakan dia kontrol betul-betul. Kalau cukup tak cukup pun dialah jadi orang panggil ibu kepada penjagaan cecair dalam badan kita. Baik, garam memainkan peranan penting. Kalau garam tak cukup dalam body kita, ni jadi masalah besar kan. Kalau garam tu lebih sangat pun tak betul, kalau garam kurang lagilah tak betul. So yang penting ialah kalau garam tu tinggi sangat, kita boleh dapat bengkak tangan kan, kadang bengkak kaki, tu tak payah buah pinggang rosak lagi pun. Sodium saja memainkan peranan. Kadang-kadang perut tu boleh jadi macam penuh dengan air pun ada, kalau disebabkan sodium tu tinggi sangat. Sebab apa? Sodium tu dia menyimpan air, dia block ataupun dia retain water. Kalau tak cukup air pula, kalau tak cukup apa saya kata tadi, garam kan, sebab selalu saya kata nak minum air kena ambil garam kan. Kalau you malas nak ambil garam, masalah besar ialah you akan dapat dehydration, akan jadi kekeringan badan kita. Sebab apa? Terlalu banyak sodium dah keluar melalui air kencing ataupun tak dapat makanan yang penuh dengan garam semua tu. Jadi kita akan dapat low blood pressure, bukan high blood pressure. Okey, nombor 2, kita tak cukup nutrien. Sebab apa? Sodium ni memainkan peranan yang penting, nak balance balik dengan potassium semua. Dan kita tak cukup oksigen. Bila tak cukup oksigen, bila tak cukup zat-zat makanan, bila low blood pressure, yang sekejap lagi dia panggil macam boleh pening kepala, boleh temperature pun naik, boleh saya kata lagi sekali, tangan dan kaki macam orang kena kidney failure. Tapi bukan kidney fail lagi, cuma tak cukup sodium je. Jadi sebab tu garam, bila saya cakap air malam ni, you jangan lupa adik dia ataupun dia punya kawan teman baik dia ialah garam. Okey, berapa banyak garam you nak kena ambil satu hari? Okey, dia punya recommended dose ialah lebih kurang 1000 mg, iaitu 1 gram satu hari. Cukup. Kalau tak cukup 1 gram ni lebih kurang sudut teh lah. Okey, satu hari. Yang minum tu setiap 500 ml lebih kurang suku sudu, faham tak? Okey. Garam bukit kalau boleh. Sebab apa? Kita tak nak jaga sodium saja, kita nak jaga semua mineral lain-lain. Baik, itu satu. Nombor 2, kalau you kencing banyak belah malam pun adalah disebabkan salah satu daripada masalah sodium dengan potasium ni. Apa kaitan dengan kekeringan badan? Kalau tak cukup sodium, you akan orang panggil kencing lebih kerap. Cukup sodium, dia boleh menyimpan secukupnya air. Nombor 2, urine punya output, pengeluaran air kencing you. Kalau small volume, kalau tak cukup dia punya jumlah, kuantitinya, itu pun bahaya. Katakan you cuma bawa keluar air kencing sehari suntuk tu cuma 500 ml. Itu bahayalah. Sebab kita kata apa tadi, kalau bolehnya minimum manusia yang dah dewasa lebih kurang 1 hingga 1.5 liter average. Orang yang agak-agak sederhana, aktif, tidak bersukan secara lama atau berpeluh di tengah-tengah matahari semua tu, itu dah cukup. Okey, maksudnya air kencing tu cantik dah macam tu. Tetapi kalau dia ke bawah pada 500, bahaya. Bahkan bawah pada 1000 ml pun, lebih kurang 2 botol air minuman tu, kalau you ukur dia, kalau selalu sangat bawah pada 2 botol, you kena check apa dah jadi kat badan you. Selalunya orang kencing paling-paling 2 botol satu hari. Kecuali kalau you minum sikit sangat. Nombor satu tentang air kencing ni. Nombor 2 ialah you dulu katakan 5 kali sebelah siang, ataupun malam mungkin 2 kali. Sekarang siang cuma 2 kali atau 3 kali. Campur tolak paling-paling banyak 3 kali 4 kali je sehari. Padahal dulu sampai kebiasaan you 5 hingga 6 kali. Jadi kalau kekurangan berapa kali you turun ke, bukan turun, pergi ke toilet tu untuk kencing, kita kena check.
Sama ada body you dalam orang panggil dehydration, tak cukup air. Nombor seterusnya, warna. Tengok warna air kencing you tu, senang aja. Kalau dia warnanya sama dengan warna putih bersih tu, berarti you dah lebih pada cukup. Hidrasi you bagus. Maksudnya you menempati apa yang keperluan body kita. Tapi kalau cerah sangat sampai tak nampak apa langsung, maksudnya macam air kosong je tu, selalunya yang tu yang orang panggil dah overhydrated. Itu selalu clear pun not too bad, tetapi sekali-sekala warnanya tak berapa clear, macam orang putih panggil straw coloured. Straw coloured ni maksudnya ada sedikit macam kuning-kuning sikit, ataupun tak berapa clear lah, bukan berabuk, bukan berkapur semua, tapi tak seputih air kosong, tak sebening bersih. Itu yang betulnya. Kalau bersih sangat pun dah dia panggil minum terlebih pula. Kita pun tak nak sampai overhydrated, takut buah pinggang tu kena kerja banyak, kencing je kan. Tetapi yang eloknya ialah paling kuning-kuning yang ringan aja, layang-layang je kuningnya, itu dah cukup. Jangan lebih kuningnya sampai nampak kuning betul. Macam you kadang-kadang ambil vitamin C pun color nak kuning juga kan. Itu sebab vitamin C. Tetapi kalau kebiasaan you kencing, tak ambil vitamin, tak ambil suplemen pun, jangan lebih daripada kuning biasa sehingga nak jadi warna teh. Kalau dah warna teh, berarti kalau selalu keluar warna teh, maksudnya dah mula jadi gelap-gelap tu, nak brown-brown teh color tu, berarti you dah dehydrated. You dah tak cukup air dalam badan. Cepat-cepat you cari air, minum sekurang-kurangnya 2 gelas. Tunggu, lepas tu pergi kencing balik, dia tukar warna ke arah kuning, lepas tu jadi kuning yang ringan-ringan, ia dah betul. Okey, tak payah nak tunggu sampai putih bersih lah. Tapi kalau teh gelap sangat, ada satu perkara you kena check, mungkin ada perdarahan yang berlaku juga di dalam pundi kencing, atau ada masalah infection dan sebagainya, faham tu? Disebabkan perdarahan, dia tak nampak merah menyala, tapi dia boleh nampak gelap-gelap sikit, macam brown-brown sikit. Yang tu kena pergi check dengan lab. Nombor 3 ialah you boleh dapat bukan hypertension dahulu, you akan dapat hypotension. Blood pressure you jadi rendah. Sebab apa? Nombor 1, sebab volume tak cukup. Volume tu maksudnya jumlah air tak cukup dalam badan you, jadi dia tak boleh pump. Dia tak boleh pump, pressure jadi rendah, volume pun turun, tak cukup air. Jadi selalunya apa yang berlaku, sodium pun tak cukup, air pun tak cukup, maka you akan jadi orang panggil degupan jantung pun nanti akan jadi lemah. Sebab tak cukup, macam air tak cukup, kan air jadi sikit tu. Pernah tengok tak pipe you, kalau air tak cukup daripada main tank, dia pelan kan keluar, jenuh, you nak kena tekan supaya air tu boleh sampai ke nak siram pokok ke apa-apa, betul? Jadi you punya pulse rate pun jadi weak kan. Kalau you ambil you punya pulse rate ni, boleh rasakan dup sikit kan, tekan, boleh rasa tekan tu kan. Tapi kalau low sangat, air tak cukup, you akan orang kata tak boleh rasa pun degupan jantung tu. Bahaya kan. Jadi nombor 4 pula, pening kepala. Dia rasa light headed, ringan, rasa ringan kepala, macam terhoyong hayang, macam orang duduk, dia nak bangun balik, dia nak jatuh tu. Itu dipanggil light-headedness. Jadi bila you rasa kepala tu macam nak terhoyong hayang, dah macam nak pitam sikit-sikit tu, selalunya pun salah satu penyebab utama ialah dehidrasi, tak cukup air. Jadi tak cukup air ni, you pun tahu macam-macam sebabnya kan. Tadi saya kata sebab banyak berpeluh, setengah orang ada demam, setengah orang disebabkan oleh banyak mungkin ada food poisoning ke, itu lainlah cerita kan, bukan hari-hari you food poisoning. Tapi kalau you bermasalah selalu, katakan ada diarrhea, ada muntah-muntah, ni bahaya. Sebab tu orang perempuan yang mengandung semua tu, yang paling penting nak jaga ialah air dahulu. Dan setiap kali you dengar perkataan air, ialah yang dimaksudkan ialah jenis air yang jangan ambil air yang dipanggil air reverse osmosis ataupun air distilled water, air suling atau air RO. Kalau boleh jangan galakkan. Sekali-sekala kalau tak ada choice, you nak minum air daripada botol, you tengok-tengok dia tulis RO kat situ, okey lah. Tapi kalau hari-hari lebih daripada 2-3 minggu tak boleh. Sebab apa? Dia tidak ada mineral langsung, tidak ada sodium, tidak ada chloride. Yang ni penting untuk you belajar tentang air. Kalau air saja tanpa garam, maksudnya salt, sodium chloride, lepas tu mineral-mineral yang bagus-bagus, you dah salah minum air. Seterusnya, jangan minum air setengah jam sebelum ataupun kalau boleh selepas you makan, especially
makan dinner ataupun makan benda-benda yang ada makanan lah. In other word, don't drink together with your food. Betul lah tu, orang tua dulu dah bagi kita petua, jangan minum air masa makan. Betul sangat-sangat. Sebabnya ialah bila kita minum sambil kita makan, atau kita makan dulu lepas tu kita minum pula, lagi dahsyat. Pasal apa? Dia tak sempat proses, dan dalam stomach kita dia dah mula nak turun, sebab air macam pelincir. Nombor dua, you mengurangkan asid dalam you punya stomach. Itu adalah satu kesalahan besar, sebab masa nak makan kita perlukan full asid dalam stomach, baru kita boleh mencerna pemakanan, terutama sekali yang berprotein. Mana pula you boleh dapat high blood pressure? Okey, boleh kalau nanti kalau tak cukup air, mula-mula dia hypotension, tapi kalau dah lama sangat dia boleh, orang panggil bounce tu maksudnya dia berlawan. Disebabkan air tak cukup sangat dan dia dah mula low blood pressure, jadi body tu nak lawan balik supaya boleh tendang naik ke atas, supaya otak terima blood pressure yang mencukupi, dia boleh tolak naik ke atas. Jadi blood pressure tu macam tinggi secara mendadak macam tu, bahaya juga kan. So low blood pressure is the main one, tetapi high blood pressure pun boleh berlaku kalau dia nak tolong bantu supaya otak you tak, orang kata have too low blood pressure, otak kita tak boleh terima. Termasuklah dengan kita punya jantung, dia tak boleh terima kalau terlalu rendah, sebab dia tak boleh pump. Ini yang jadi huru-hara dalam badan kita. Apapun yang penting you jaga sekarang ialah macam mana nak tahu secara main-main kat rumah dulu. Tengok sama-sama you sekarang boleh buat orang kata pinch test. Tarik ni nampak ni, tarik naik atas macam tu. Okey, you tengok berapa lama kulit you tu turun balik ke sedia kala. Okey, you all yang bawah pada umur 40 ni sepatutnya lepas je dia bounce balik, lepas je dia patut patah balik, betul tak? Buat tu pinch. Cuba you tolong cubit-cubit kawan sebelah tu you buat sendirilah kan. Ni macam ni. Okey, lepas tengok, jangan bengkok macam tu. Kalau bengkok macam tu dia tegang sangat, flat aja. Bagi biasa tak payah bengkok macam tu, bagi sama je dah. Pinch ni dia panggil pinch test. Tarik naik atas, lepas dia you macam pegang dalam masa 3 saat, 1, 2, 3, lepas. Saya punya 1 atau 2 saat. Sebab apa? Kalau sepatutnya bawah pada 1 saat, okey, katakan umur you sesuai dengan umur you sekarang, katakan you bawah pada umur 30 tahun. Ini average lah, dia cuma bagi andaian. Kalau you nak tengok umur you, tak kira lah umur you 50 pun, tapi kalau tarik je, lepas zoom, dia macam spring patah balik, tak sempat you tengok pun dah tak ada apa dah, maksudnya dia bounce balik. Wah, you bersama dengan umur orang yang bawah pada 30 tahun, walaupun umur you sekarang dah 40, 45. Faham tu? Seronok lah kan? Kita buat sama-sama sekarang. Tarik, lepas 1, 2. Kalau 1, 2 saat tu, bila tempoh 2 saat tu, dia dah umur lebih kurang 30 ke 44. Dia punya persamaan umur orang kata macam biological age lah kan. Walaupun kita tak tengok orang tu, kita tengok dia punya kulit je. Okey, kalau 3 hingga 4 saat, antara umur sepatutnya 30 hingga 44, dia bersama dengan orang yang ada kulit waktu umur 30 hingga 44. Itu maksudnya. Okey, ini sebagai bukan main-main. Ada orang buat kajian juga ni, jangan main. Okey, 5 hingga 9 saat, kalau sampai lepas tu tekan 1, 2, 3, 4, 5, baru dia sama balik, tu dah umur 45 hingga 50. Kalau you 10 saat 10 second, ni Olimpik orang dah lari 100 meter 10 saat kan. You sampai orang dah habis lari, daripada mula start sampai garisan penamat, you masih lagi tak turun. Itu 10 saat hingga 15 saat, dah umur 60 ke atas. Bila air tak cukup sangat dan dah lama dan nampak macam dah berumur, padahal baru umur 45, tapi you punya sebab air tak cukup, dehydrated dah berapa tahun dah you buat perangai tak suka minum air, kencing pun malas nak pergi, air kencing pun dah mula jadi teh all the time. Maka bila tarik tu bilang lebih pada 10 saat, dah umur 60. Ada kat sini macam tu. Melawak. Kalau sampai setengah minit, dia kata lebih kurang 70 punya umur. Okey, kalau dekat sampai seminit dia tak flat lagi tu, kira alamat lah tu. Dah 70-80 tahun lah punya
dari segi ketegangan yang dipanggil skin turgor. Maksudnya berapa orang panggil berapa kejap okay, you punya kulit tu. Alright, ni dia panggil skin pinch test. You make sure ni sebagai just melawak, tetapi ada indikatornya. Yang paling penting you kena tahu semua ni ada kaitan dengan sugar. Kalau banyak badan kita ambil sugar, benda-benda yang bergula, ingat setiap 1 gram gula dia tarik air sebanyak 2 gram. Dia kumpulkan air banyak. Sebab tu kalau bengkak yang bila kita tekan dia boleh mendalam tu kan, dia menekan, lepas tu dia tak mau naik balik tu, ni ada kaitan juga dengan kadang-kadang bila air tak cukup tetapi you pula makan banyak gula, lepas tu jaga baik-baik air tu. Walaupun you tak cukup dalam badan, dia nak cuba pertahankan juga, maka bila gula banyak, body kita pun akan jadi orang panggil apa, tak cukup air. Sebab apa? Nampak macam dia pertahankan air, tetapi sebenarnya dia bersamaan dengan gula. Sekejap je lagi nanti kidney ataupun you akan jadi dahaga. Disebabkan apa? Kidney you akan cuba keluarkan banyak air. Sebab apa? Dia tak suka gula yang berlebihan. So sebab tu orang yang diabetik dia kencing kerap. Sebab apa? Dia nak buang banyak gula dalam badan dia. Faham tu? So nombor satu, nak buangkan air yang dah dikumpulkan oleh gula. Sebab tu orang diabetik kencing, dahaga, kencing lagi. Faham? Okey. Ni yang dipanggilkan body kita dah mula kalau tak jaga betul-betul, mata pun boleh jadi kering. Sebab apa? Terlalu banyak air dah dikeluarkan, sebabkan banyak sangat sugar dalam badan. Ini ada kaitan dengan dehidrasi. Kidney stone, salah satu daripada sebabnya ialah dari sudut pemakanan yang banyak oxalate kan, pernah banyak ni kalsium lebih sangat, air pula tak cukup dalam badan kita, lepas tu banyak makan ubat, mineral dalam badan pun huru-hara, sekejap cukup potasium, sekejap tak cukup potasium. Di antara potasium dengan sodium tu dulu, ataupun kalau you tengok balik lecture saya, selalu saya tekankan dua ni yang mainkan peranan penting dalam penjagaan air dalam badan kita. Jadi kalau air pun dah tak cukup, mineral pun tak cukup, lagilah body kita lingkup. Lepas tu banyak lagi sugar yang masih kita gian makan, siap. Pasal apa? Dia boleh menyebabkan berlakunya batu karang. Tu yang penting. Siapa yang minum air kurang daripada 1 liter satu hari tu memang cari naas lah, betul tak? Okey. Kat sini saya kata tadi, jangan terlalu lama minum air suling dan air RO water. Baik. Constipation, sembelit, lagi satu lagi petandanya orang rajin sembelit adalah orang yang tak cukup air. Nombor 1, nombor 2 tak cukup serat. Sebab tu kita suruh you ambil sayur-sayuran yang berlebihan, yang ada banyak serat. Okey, sebab kalau tak cukup serat dan tak cukup air, memang sembelit sentiasa. Okey, seterusnya, kalau you jaga diet kita betul-betul, insya-Allah boleh selamat daripada masalah dehydration. So ramai orang yang tak ikut diet yang memberatkan pada air dan garam. Saya ulang, air dan garam. Selalunya garam dulu, lepas tu baru minum. Glycogen, kalau siapa yang tadi saya kata banyak makan gula, dan dia juga akan meninggikan insulin, ini pun membawa bahaya pada badan kita sehingga akan banyak penyakit lain. Alright, so yang penting ialah kalau siapa yang berpuasa pula, jaga lagi sekali, sebab puasa tak minum air lah kan. Mana pula you minum air? Masa ni, masa sahur, air tu pastikan minimumnya 500 ml ataupun 700 ml. Minum sikit-sikit, lama-lama dekat nak habis sahur tu, habiskan. Kalau boleh dapat 1,5 botol tu cantik lah, tapi 1 botol pun dah cukup untuk jangan sampai rasa nak muntah pula. Orang minum air ni pun kalau tak boleh, dia nanti muntah pula kan. So yang penting bila buka puasa pun air dahulu yang mustahak. Okay? Kalau you exercise, saya dah kata tadi, make sure lebih daripada 2.5 liter sehari, bergantung kepada exercise you banyak mana dan peluh banyak mana. Faham? Kalau you kurang daripada 5% berat badan you, bila dah you sebelum exercise, sebelum bekerja ke apa, lepas tu you tengok-tengok 5% dah hilang berat badan you, itu dah bahaya. Saya ulang, ada kaitan dengan selalunya berat badan yang boleh turun dalam masa 2 jam 3 jam ialah bukan lemak, betul tak? Selalunya air dahulu. So air tu bila lepas 2 jam main badminton, you tengok-tengok, timbang-timbang daripada katakan 70 kg, sekarang baru 65 kg. Dah hampir 4 katakan 3 kilo lah turun. Itu pun dah teruk tu.
Okey, jangan sampai lebih daripada 5% daripada berat badan you menurun apa saja aktiviti. Sebab apa? Lepas pada 5% tu you akan collapse nanti. Sebab apa? Selalunya dehydration. Terusnya, you senang dapat cramp. Tahu cramp? Ni simpul apa? Kalau malam-malam tu sampai simpul biawak, apa dia panggil tu? Kaki sampai kejang macam tu kan. Cramp memang sakit kan. Siapa pernah cramp kan? So pastikan you make sure garam mencukupi. Kalau betul-betul selalu cramp ni, selalunya saya minta you ambil garam bukit yang betul-betul, RX salt yang kita keluarkan pun boleh. Tapi kalau nak Celtic salt daripada atau garam buluh yang kita selalu recommend pun boleh. Asalkan garam Himalaya tu jangan yang kena tipu punya. Zaman sekarang ni banyak penipu kat luar sana. Okey, magnesium mesti ada dalam tu. Mesti ada potasium, sodium, kalsium dan chloride. 5 ni mesti ada. Okey, selalunya kalau you ambil yang established punya, yang baik punya quality, memang ada semua ni. Energy you berkurangan, letih, lesu saja, ini antara petanda seterusnya. Tak cukup air dulu. Ramai orang selalu kata dia bersin, resdung, tak. Salah satu daripada petandanya ialah tak cukup air lah tu. Okey, cuba dulu. Ramai orang, hampir 80%, yang masalah rhinitis dan sebagainya tu adalah disebabkan oleh tak cukup air dan garam, yang boleh mengakibatkan ada alergi. Sama juga asma dan sebagainya. So kalau kerap sangat you orang kata letih, lesu all the time, tak bersemangat hidup you, cuba cek air dahulu sebelum nak pergi salahkan penyakit-penyakit yang lebih besar. Inilah walaupun sedikit cerita tetapi mainkan peranan. Ujung-ujung sekali, kalau you rasa degupan jantung you tu terlalu cepat, selalunya kes ni yang ekstrim lah, dah terlalu kering badan you, memang confirm you berdebar, you rasa macam degupan jantung tu boleh rasa macam cepat sangat. Okey, dan bukan takat degupan jantung, sehingga kan pernafasan pun jadi cepat. Semua ni adalah disebabkan oleh apa? Siapa tahu? You punya darah dah tak cukup, orang panggil penyambut dia, pembawa dia. Apa dia? Air lah. So air pula ada dua jenis kan. Selalu saya cerita air yang tadi, yang selalunya you ambil distilled water, RO water, tapi air tu tak direkomendkan lebih pada 2-3 minggu. Saya dah banyak kali cerita kan, sebab dia tidak ada mineral langsung. So kalau boleh ambil yang kalau boleh yang ada penapisan, yang ada karbon, yang dah ada batu, dia punya stones. Kalau saya RX water tu kita masuk dengan tanah liat sekali, sebab kita bukan saja nak hilangkan klorin, tapi kita nak bersih betul-betul. Lepas tu pastikan dia bermineral. Ada cara air ni ditapis elok-elok, banyak kat pasaran ada. Tapi kalau you sudi, kita sekarang ada recommend RX water. RX water dah masuk 19 tahun dah lebih pada 150 ke 200 ribu rumah yang dah pakai. Jadi kita recommend you ambil air hidup, sebab air RX water diperkenalkan waktu saya kena kanser dahulu. Sebab saya tak tahu langsung pasal air, belajar rupanya patutlah air zam-zam tu ada dia punya dia punya hikmah dia, ada penawar dia. Sebab selain daripada air H2O, dia banyak dengan mineral. Lepas tu kan dia buat kajian kan, dia bertenaga dan sebagainya. Cantik. Air ni kalau ilmu dia tak cukup malam ni saya nak cerita. So kalau nak cuba, insyaAllah kita dah lama menggunakan RX water, you boleh cuba. Sebab air juga memainkan peranan, tak semua air itu sama. Saya mengharapkan kita sama-sama menyampaikan doa yang terindah kepada mereka yang ada di luar sana, terutama sekali yang tengah sengsara, saya selalu kata, dan juga kepada orang yang frontliners. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun
paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan Ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,